Okey, Syekh Abdullah Fahim. Saya yakin kalau saya sebut nama ni, barangkali tak semualah rakyat Malaysia kenal. Kalau mungkin orang yang mendalami agama mungkin kenal. Tapi kalau saya sebut Pak Lah atau Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, mungkin ramai yang kenal. Sebab beliau merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia. Sebenarnya Syekh Abdullah Fahim merupakan datuk kepada Pak Lah, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Dan kalau kita tengok, Pak Lah, latar belakang keluarga dia memang ulama. Ayah dia, Haji Ahmad Badawi pun merupakan ulama. Okey, Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim, ulama yang lahir di Mekah dan dia balik ketika tahun 1916 balik ke Malaysia, balik ke tanah Melayu ketika itu, dia membawa satu pemikiran baru tentang perjuangan menuntut kemerdekaan. Syekh Abdullah Fahim seorang tokoh yang kita boleh simpulkan sebagai patriotik lah. Sebab kalau kita tengok waktu zaman tu, orang yang menuntut ilmu dekat Mekah ni, sebab Mekah ni boleh kata pusat untuk tok guru dekat sana menanamkan semangat untuk melawan penjajah. Balik dekat negara masing-masing, berusaha untuk melawan penjajah. Dan Syekh Abdullah Fahim ni antara sahabat dia, Kiai Haji Hashim Ash'ari, seorang tokoh Indonesia yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Mereka rakanlah dan seguru ketika di Mekah, dan Kiai Haji Hashim Ash'ari juga antara pejuang kemerdekaan di Indonesia. Okay, Syekh Abdullah Fahim seorang yang alim, sangat alim. Di Mekah dia menuntut ilmu dengan 45 orang, menghampiri 50 orang guru yang besar-besar lah di Mekah, dan menguasai pelbagai bidang ilmu. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usuluddin dan banyak lagi ilmu. Antara pakaran dia yang terkenal adalah ilmu falak. Okay, ketika pulang tanah Melayu tahun 1930-an, Sultan Perak ketika itu, Sultan Iskandar Shah, dia jemput Syekh Abdullah Fahim untuk jadi mudir di sebuah sekolah di Kuala Kangsar Perak, Madrasah Idrisiyah. Sekolah teman lah tu, teman orang Perak. Okay, Syekh Abdullah Fahim ni, dia jadi mudir daripada tahun 1930 sampai tahun 1946 atas permintaan daripada Sultan Perak ketika itu. Dan banyaklah jasa-jasa Syekh Abdullah Fahim menjadi mufti Pulau Pinang. Sampai tanah Melayu dia buka satu pondok di Pulau Pinang. Okay, apa sebenarnya jasa utama Syekh Abdullah Fahim? Syekh Abdullah Fahim, dia ni merupakan ulama yang menentukan tarikh kemerdekaan kita. 31 Ogos 1957 ditentukan oleh Syekh Abdullah Fahim berdasarkan ilmu falak dan ilmu firasat dia. Tarikh Islam ketika itu mengandungi ciri-ciri kedamaian, ciri-ciri keharmonian, dan Syekh Abdullah Fahim ni seorang yang rapat dengan Tunku Abdul Rahman. Kalau tengok Pak Lah, ada cerita yang Tunku Abdul Rahman ni sangat rapat dengan Syekh Abdullah Fahim. Kalau Tunku Abdul Rahman daripada Kuala Lumpur nak ke Kedah, dia akan singgah di Kepala Batas untuk menerima nasihat, minta nasihat daripada Syekh Abdullah Fahim, untuk tanya berkaitan dengan suasana politik. Sebab Syekh Abdullah Fahim ni alim juga bab siasah, bab politik. Dan Tunku Abdul Rahman nak balik ke Kuala Lumpur daripada Kedah akan singgah juga dekat Kepala Batas untuk berjumpa lagi dengan Syekh Abdullah Fahim. Jadi Tunku Abdul Rahman bertemu dengan Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim nasihat. Tentu kalau tak silap saya dah tahun 1996. Dia kata cuba juga usahakan bagi tarikh merdeka 31 Ogos 1957. Dapatkan tarikh itu. Okey, berdasarkan ilmu falak dia lah. Tak adalah nak jadi macam Pak Nujum ke yang main teka-teka. Ini memang berdasarkan ilmu, berdasarkan jalan akademik lah, jalan pengiraan tu, wallahualam saya tak tahulah. Tapi yang pasti rujuk daripada pakar, ramai kata Syekh Abdullah Fahim tentukan tarikh itu kerana ada itu ciri-ciri keharmonian, kedamaian. Dan Syekh Abdullah Fahim cakap kalau tak dapat tarikh itu, minta tarikh merdeka 31 Ogos 1962, 5 tahun lepas tu. Jadi bila Syekh Abdullah Fahim cakap macam ni, pemuda UMNO ketika tu tak apa hati lah, tak bersetuju lah. Dia cakap dekat Syekh Abdullah Fahim, tak boleh kalau kita tak dapat juga merdeka tahun 1957, kami pemuda ni dah siap dah nak ambil jalan kekerasan. Syekh Abdullah Fahim cakap jangan. Kod mana pun cari jalan paling kurang, dapat kurangkan pertumpahan darah, cari jalan damai untuk kita mencapai kemerdekaan. Seorang ulama yang sangat mementingkan keharmonian ummah, seorang ulama yang sangat mementingkan kedamaian. Dan Syekh Abdullah Fahim ni antara jasa juga dia tokoh yang menyatukan golongan kiri dan golongan kanan yang menuntut kemerdekaan. Antara slogan golongan kiri, merdeka, merdeka, merdeka. Golongan kanan, hidup Melayu, hidup Melayu. Syekh Abdullah Fahim buat satu syair ataupun satu nasyid lah. Kalau tak silap bunyi dia macam mana? Hidup Melayu, mari kita merdeka. Macam itulah. Tapi dia menggabungkan, dia cuba untuk menyatukan golongan kiri dan golongan kanan bagi mencapai kemerdekaan. Amat pentinglah untuk kita mengenali tokoh-tokoh ulama yang berperanan besar dalam kemerdekaan kita. Tak adalah nanti kita angkat tokoh-tokoh yang pelik-pelik, padahal tokoh-tokoh agamawan, ulama lah yang banyak berjasa untuk memastikan negara kita mencapai kemerdekaan.